Kisah-kisah dalam Al-Quran siri 40. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan Nabi Sulaiman marah itu, tiba-tiba dari jauh nampak burung hud-hud datang. Setelah memberi salam, terus memberitahu bahawa beliau menghilangkan diri itu kerana beliau pergi ke negeri Sabak. Allah Ta'ala cerita dalam surah An-Naml ayat 22. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Tidak berapa lama kemudian, sayup kelihatan dari jauh burung hud-hud. Dia berkata, aku mengetahui satu perkara yang engkau belum mengetahuinya, iaitu aku kembali dari negeri Sabak. Negeri Sabak itu sekarang negara Yaman. Dengan membawa berita yang amat yakin. Berita itu berita yang benar dan yakin kerana dia sendiri yang nampak keadaan negeri itu. Negeri Sabak ni, saudara yang dihormati sekalian, jauh dengan Damsyik. Nabi Sulaiman memerintah Damsyik, Syria ataupun Syam masa itu. Jauhnya lebih kurang 3,000 kilometer lah kalau kita sekarang ni. Hampir 3,000 kilometer lah. Jauh. Jauh. Tetapi burung hud-hud ialah sejenis burung yang terbang jauh. Banyak burung-burung yang terbang jauh, yang Allah jadikan keistimewaan burung-burung ni boleh terbang jauh. Di antaranya di sebelah kita ni ialah burung yang singgah di Kuala Gula, singgah di Kuala Selangor, daripada Korea, daripada Jepun pergi ke New Zealand dan Australia. Kerana apa? Kerana mereka pindah kerana musim. Musim sejuk di utara, mereka pergi ke selatan. Ni dia singgah di negara kita ni untuk nak ambil makan sikit-sikit. Ni jenis burung-burung yang terbang jauh lah, kan. Inilah istimewa burung-burung ni. Jadi burung hud-hud ni datang daripada negeri Sabak. Dia kata, aku bawa satu berita yang yakin, iaitu ayat seterusnya, ayat 23. Inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Sesungguhnya aku mendapati negeri itu diperintah oleh seorang perempuan, wanita yang cantik, dan dia sangat berkuasa, dan dia mempunyai arsyun azim, singgahsana yang besar. Singgahsana ni ada dua tafsiran lah. Ada mengatakan singgahsana tu rumah lah, istana lah. Dan ada yang mengatakan kursi, kursi tempat Puteri Balqis bersidang. Itulah yang disebutkan oleh burung hud, bahawa negara itu diperintah oleh wanita dan sangat berkuasa. Seterusnya burung hud menceritakan, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Aku dapati ratu itu dan rakyatnya menyembah matahari, tidak menyembah Allah, dan syaitan telah menghiaskan perbuatan mereka itu nampak seolah-olah baik, seolah-olah betul, dan syaitan itu menghalang mereka daripada jalan yang benar, maka mereka tidak mendapat hidayah. Jadi Puteri Balqis dan rakyatnya semuanya menyembah matahari. Inilah yang dilihat oleh burung hud-hud, dicerita pada Nabi Sulaiman. Jadi syaitan itu telah menyebabkan mereka tidak menyembah Allah. Ayat 25 dan 26 surah An-Naml.
alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Syaitan menipu mereka supaya mereka tidak menyembah Allah. Jadi sembah matahari. Tidak menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi. Allah berkuasa mengeluarkan benda-benda yang tersembunyi di langit dan di bumi, yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang memiliki aras yang lebih besar, yang terbesar. Kecil saja aras istana Puteri Balqis tu, tetapi Allah mempunyai aras yang besar, yang agung. Allah Taala cerita dalam surah An-Naml ayat 26.